Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati al-imam hujjatul islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullahu ta'ala bisiril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah Subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita pada malam ini untuk sama-sama kita meneruskan lagi pengajian kitab kita, iaitulah Ayyuhal Walad karangan Imam Al-Ghazali. Moga-moga dengan pengajian ini akan membersih dan mensucikan hati kita, ikhlas melakukan amal ibadat semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan keikhlasan itulah Allah membalasnya dengan diletakkan kita semua di dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kitab Jawi muka surat 11 4 baris daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, dan berkata Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, mencari syurga tanpa amalan adalah satu dosa daripada segala dosa. Dan beliau berkata lagi, tanda faham hakikat ilmu itu ialah meninggalkan memperhatikan pahala suatu amalan, bukan meninggalkan beramal. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ahmaku man ittaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allah ta'ala al-amani. Artinya, orang yang bijak itu ialah orang yang sentiasa menghitung dirinya dan beramal untuk kehidupan sesudah matinya. Dan orang yang bodoh itu ialah orang yang selalu memperturutkan kehendak hawa nafsunya dan hanya banyak berangan-angan untuk mendapat kemurahan Allah Ta'ala. Baik, ini masih lagi di bahagian nasihat yang keempat,
iaitu yang bertajuk kadar balasan mengikut kadar amalan. Nak menyatakan sini bahawa kita pertama sekali perlu menuntut ilmu. Dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali juga yang karang, dia ada menceritakan tentang 7 Aqabah. Aqabah ni maknanya bukit. Jadi bagi setiap hamba Allah yang nak mendekatkan dirinya kepada Allah, mestilah kena dekat. Kita berjalan kepada Allah dalam perjalanan hidup kita ni, yang Allah tempatkan di dunia ni, kita terpaksa melalui 7 Aqabah. Nak ke tak nak, suka tak suka, kena hadap 7 Aqabah ni. Kenapa Imam Ghazali menamakannya sebagai Aqabah, yakni maknanya makna bukit? Kerana bukit tu menunjukkan sebagai suatu sifat rintangan. Jadi untuk mendekatkan diri pada Allah, kita terpaksa melalui 7 halangan ataupun 7 rintangan di dunia ni. Kalau lepas 7 ni, barulah layak. Dan kalau lepas 7 ni, barulah dikira dia lepas 7 pintu neraka. Bila lepas 7 pintu neraka, baru layak memilih 7 pintu syurga. Maka sebab itu ada 7 rintangan dia. Dan yang pertama sekali, kata Imam Al-Ghazali, Aqabah yang pertama ialah Aqabatul ilmi. Rintangan yang pertama ialah rintangan ilmu. Pertama-tama sekali, siapa yang nak berubah, nak mendekatkan diri pada Allah, nak berhijrah, tak dapat tidak, dia mesti melalui Aqabatul ilmi. Dia kena belajar, kena ada ilmu. Sebab tu dia ada satu yang dipanggil sebagai khotir. Khotir ni ada 4. Khotir ni maknanya lintasan hati. Kan biasa kan kalau kadang-kadang kita dengar macam ada bisikan di telinga kita. Dia bukan dalam bentuk suara, bukan dalam bentuk perkataan, tapi kita boleh faham lintasan tu. Maka lintasan ni ada 4, kata Imam Ghazali. 2 datang daripada yang baik, 2 lagi datang daripada yang jahat. Yang baik 2 itu yang datang daripada Allah dan datang daripada malaikat. Yang lagi 2 yang jahat datang daripada nafsu dan datang daripada iblis. Kata Tok Guru kami, dia bagi nama timang-timangan kepada nafsu dan iblis ni. Tok Guru kami panggil dia Pak Su dan Pak Leh. Minta maaf kalau ada nama Pak Su, Pak Leh ni. Nafsu tu Pak Su, iblis tu Pak Leh. Kata, 2 pak ni bahaya. Jangan buat main, kan? Jadi nak kena hadap. Jadi macam mana nak reti beza keempat-empat lintasan ni? Kalau lintasan itu datang daripada Allah, dia dalam bentuk drastik, tiba-tiba mengejut, sentak. Dia rentak hati ni, tiba-tiba berubah. Lepas tu kadang-kadang kita tengok ada orang yang tiba-tiba dia berubah, daripada jahat tiba-tiba berubah jadi baik. Kalau senang nak nampaknya, selalunya golongan artis lah. Kita tengok ada setengah golongan artis tu, dulu galak berlakon lah, menyanyi lah yang bukan-bukan dan sebagainya, lara hidup, kadang-kadang berkecimpung dengan perkara-perkara maksiat, tiba-tiba berubah. Daripada menyanyi-menyanyi, tiba-tiba dah jadi elok, pakai jubah, kan serban, ikut tabligh, kan? Macam sebagai contoh tu yang berlakon cerita apa nama tu, Ali Setan, kan? Lah ni tak jadi setan lah, malaikat tu. Meninggal dah dia, kan? Berubah jadi baik. Bukan sakat baik, mengajar pula jadi ustaz. Istiqamah pakai jubah putih, serban putih, gaya pun berubah, nampak gaya ulama pada sinar wajah dia. Nampak cahaya pada wajah, berubah. Yang jadi berubah tiba-tiba tu, itu dipanggil khotratun samawiyah, kata Imam Ghazali. Itulah lintasan hati yang datang terus daripada Allah. Tapi bukan wahyu, dipanggil ilham. Allah yang turunkan ilham pada dia. Allah sentap hati dia, berubah. Tetapi bila sentapan ini, dia berlaku sekali je. Sekali je Allah sentap. Kemudian dia kena perlu mencari guru untuk membimbing. Bila dia dah mula berubah drastik tu, dia tak boleh biar. Kalau dia biar je, dia dah ubah dah, tiba-tiba dia biar, dia tak cari ilmu, tak cari guru untuk bimbing, koi lama dia akan dimakan balik dengan nafsu dan juga iblis. Akhirnya jadi jalan lama balik.
jadi koi macam dulu balik. Lepas tu ada juga kita tengok artis yang macam ni. Mula-mula tu baik dah, insyaAllah taubat dah, balik daripada Mekah kan, pakai tudung labuh. Lepas tu tak nak cakap dah benda bukan-bukan, senyap. Nama dia pun dah, orang cakap dah tak naik lah, tenggelam. Orang tak panggil berlakon dah apa semua. Tapi dia buat kerja-kerja agama lah. Tapi kau lama sebab apa? Sebab tak mencari guru, tak mencari bimbingan, tak mencari ilmu. Akhirnya tudung yang labuh kembali singkat. Lepas tu mula popek balik. Dah keluar balik melodi lah apa bagai dan sebagainya. Akhirnya tak jadi juga. Tu tak mau. Sebab tu bila kita berubah, kita terus kena duduk di makam ilmu, kena cari ilmu. Sebab ilmu lah penyuluh. Ilmu itu ibarat cahaya. Kalau kita nak masuk belukar dalam hutan, memang kita pandai masuk hutan, tapi gelap macam mana nak masuk? Kena ada suluhan cahaya. Suluhan cahaya itulah dipanggil ilmu. Barulah kita boleh suluh yang mana baru kita nampak terang di hati kita, mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik dan mana yang buruk. Itu khatir datang daripada Allah. Yang keduanya, khatir datang daripada malaikat. Kalau khatir datang daripada malaikat ni, dia lambat-lambat. Dia tak drastik macam khatir daripada Allah. Dia slow. Contohnya khatir malaikat ni, kita nak bangkit semayang subuh. Kan? Nak bangkit semayang subuh, kadang-kadang malaikat bisik dah di telinga. Kata, "Mat, bangun mat, subuh mat." Kita pun buka mata dah, subuh. Tiba-tiba Pak Leh tadi datang. Dia kata, "Mat, awal lagi mat." Nak baru pukul 5, dia kata. Subuh 6 suku kan. Awal lagi, buat apa bangun awal-awal? Tok Imam pun tak bangun lagi, dia kata. Nampak Pak Leh, kacau sungguh Pak Leh ni. Dia pun ya betul Leh. Dia panggil Leh ya. Kawan baik. Tidur balik. Malaikat tak putus asa, kejut lagi malaikat. Malaikat sayang ke kita. Malaikat bisik, "Bangunlah mat." Kan? Azan dah tu. Kan? Bangunlah, dah azan dah tu. Kan? Pak Leh datang lagi. Pak Leh ni pun setia juga. Kan? Dia datang lagi. Dia kata, "Relax mat, baru azan, kamat dak lagi." Dia kacau itu. Kan? Dia pun kata, "Betul juga." Tidur lagi. Habis dah Tok Bilal azan, kamat dah pula. Sekali lagi malaikat bisik lagi, "Mat, bangunlah mat. Berapa kali aku kejut dah ni. Kamat dah tu, bangun cepat." Pak Leh lagi kata, lawan-lawan ni, benda ni berlawan selalu. Pak Leh kata, "Baru kamat, Tok Imam belum baca Fatihah lagi." Fatihah pula. Tidur lagi. Kan? Lah kali malaikat kejut gak, last kali ni dah. Lepas ni tak ada dah. Kan? Malaikat kata, "Bangunlah. Aku kata dah bangunlah. Tu Tok Imam dah baca Fatihah dah tu." Kan? Nak tunggu mana lagi? Bangun cepat. Nanti terlewat lagi. Terlepas sembahyang subuh. Kan? Iblis ni pula, Pak Leh ni datang lagi. Dia kata, "Relax mat. Lupa ke hari ni kan hari Jumaat. Baca surah sajadah panjang. Sujud sajadah pun belum lagi." Kan? Lah kali lelap juga. Tahu-tahu nak masuk sembahyang Jumaat dah. Kan? Hari Jumaat. Kan? Tak bangun sembahyang subuh. Itu dipanggil khatir datang daripada malaikat. Dia tak sentak. Dia boleh tolong kita sikit-sikit gitu je. Dan tinggal lagi kita kena ada taufik lah, kekuatan untuk lawan hasutan iblis dan juga nafsu, supaya kita boleh dengar bisikan daripada malaikat. Sebab tu kena ada mujahadah. Kemudiannya dua lagi bisikan datang daripada yang jahat, iaitu nafsu dengan iblis tadi. Kan? Yang paling teruk antara dua ni nafsu. Imam Ghazali karang dalam kitab Minhajul Abidin, nafsu ni panjang lebar. Imam Ghazali karang, bermuka-muka surat, panjang lebar huraian dia. Adapun bab iblis sikit je. Sebab apa? Sebab iblis ni dia pengaruh luar, nafsu pengaruh dalam. Kalau kita nak buat contoh kias, perompak. Perompak luar rumah dengan perompak dalam rumah, bahaya dalam rumah lagi. Perompak luar rumah, dia nak rompak, kita boleh kawal, kita boleh buat benteng, kita buat tembok batu, siap dengan kawat besi atas dia. Kan? Lepas tu letak pula pondok pagat situ.
Tak main Pak Gak biasa, polis Bukit Aman jaga situ. Mana kata dia tak berani dah nak masuk. Gila nak masuk kan. Jadi orang tu tak berani dah. Pegang M16 jaga kat depan sekali kan. Dia dah tak masuk dah. Gitu gak. Iblis ni dia hasutan daripada luar. Kalau kita ada bimbingan perisai, zikir-zikir, hizib-hizib, insya-Allah kita orang cakap apa, susah nak terkena dengan hasutan iblis ni. Suatu kena kuat beramal dengan amalan zikir, hizib dan sebagainya kan. Amalan zikir-zikir hasanat, zikir darajat, al-maksurat dan sebagainya, itu disusun oleh ulama bukan saja-saja. Itulah sebagai bentuk perisai supaya hati kita ni tak mudah terkena atau terracun dengan hasutan iblis. Sebab itulah iblis dia tak boleh rasuk orang. Yang rasuk orang tu bukan setan, tu jin kan. Yang meronta-ronta tu, itu jin, bukan setan. Setan dia boleh bisik kat luar je. Lepas tu orang yang gitikam nombor ekor tu bukan iblis yang tarik tangan dia pergi masuk dalam pangkah apa nama bubur nombor kan. Nah, iblis bisik je. Masuk dia kata. Mana tahu kena dia kata. Dia bisik je. Nah, kita ya tak ya kata. Masuk juga. Bodoh tu. Nampak kena tipu dengan setan. Jadi itu setan. Tapi yang paling bahaya bisikan datang daripada paksu. Bukan paksu Kampung Setiawan lagi marah kamu. Paksu ni makna nafsu. Yang paling bahaya ni nafsu. Sebab dia perompak dalaman. Kan? Ada satu muslimat ni dia telefon Tok Guru Siddiq Noh. Yang cerita ni Tok Guru lah, cerita kat kami. Katanya muslimat ni dia bangun-bangun pagi nak siapkan makanan untuk anak dia breakfast, nak hantar anak pergi sekolah. Kan? Jadi dia dah siapkan anak dia baju apa semua dah pakaikan. Anak pun duduklah dekat meja makan. Dia nak buat goreng telur lah. Dia pun nak siap-siap pergi kerja juga, kelang kabut. Dia petik gas tu tak nyala api. Petik tak nyala. Gas dah habis ke? Dia pun buka bawah, bukan sakat gas habis, tong gas pun habis. Tong gas tak ada. Mana pergi tong gas? Rupanya suami dia balas. Suami dia penagih. Kan? Nak dapat barang tak ada duit, dia pergi jual tong gas. Kan? Itu perompak dalaman. Dah perompak dalaman macam mana nak buat? Nak buang tak boleh suami. Nak terajang suami. Nak buat macam mana? Orang tu nak hadap ni bukan senang. Begitulah nafsu dalam diri kita. Nak buang nafsu mana boleh buang nafsu. Nafsu tu duduk kat kita. Yang kita Allah letakkan nafsu ni, sebab itulah kita berkeinginan. Laki nak perempuan, perempuan nak laki. Kita ada pilihan nak makan ti canai ke, nasi lemak ke. Itu nafsu lah tu. Dan kalau tak ada nafsu nak makan apa? Nak makan apa? Tak ada nafsu. Tak ada nafsu. Dia tak ada keinginan dalam hati. Kena ada nafsu. Tapi yang bahayanya nafsu syahwat. Tu. Ataupun hawa nafsu. Hawa tu yang bahaya. Kan? Dia yang menyebabkan nafsu tu menjadi, bukan kita kontrol nafsu dah, tapi nafsu kontrol kita. Tu. Nafsu ni kata ulama diibaratkan seperti binatang yang liar. Kalau kita tak tambat dia betul-betul, tak ikat tali dengan tali kekang, maka dia akan meliar dan dia boleh membahaya, mudaratkan kita balik. Macam kuda yang liar kan, kalau tak dijaga betul-betul, silap-silap dia tendang tuan dia sendiri. Begitulah nafsu. Jadi kena ikat betul-betul, didik dia betul-betul. Nafsu begitu. Jadi payah sebab dia barang dalam. Jadi kena mujahadah untuk menjatuhkan hawa nafsu ni dengan belapar. Itulah sebab disyariatkan kepada kita dalam tempoh setahun hanya lebih kurang 15 hari sahaja kita perlu berlapar. Bukan 30 saat Ramadan, betul 30, tapi kan setengah hari, daripada pagi sampai petang aja. Jadi maknanya jadi separuh, lebih kurang 15 je kan. 15 hari itu untuk nak didik. Sebab itulah Ramadan juga disebut sebagai madrasah. Apa maksud madrasah? Madrasah ni maknanya sekolah. Jadi Ramadan ni ibarat sekolah. Nak sekolahkan kita supaya tundukkan hawa nafsu. Jangan orang cakap pun terlampau mengikut. Nafsu yang paling berat iaitu nafsu makan. Nafsu makan semua orang kena.
Tok Imam pun kena, Tok Bilal kena, ustaz lagi kena. Habis-habis kuliah tanya, tak ada makan ke? Nah, sebab tu dia paling berat sekali nafsu makan ni. Dan kerana nafsu makanlah, maka dia akan membiak nafsu-nafsu yang lain. Itu yang akhirnya jadi kita lemah. Terlampau terikut hawa nafsu. Tu. Jadi sebab itulah cara nak didik dia bermula dengan menahan lapar. Menahan lapar, nafsu lemah. Bila nafsu makan lemah, nafsu yang lain pun turut lemah. Dia begitu. Jadi semua lintasan-lintasan hati ni, dia itulah yang menjadi kepada bantuan ataupun musuh kepada kita. Maka katanya Imam Hasan Al-Basri dalam bab beramal ini, dia kata, dan berkata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Hasan Al-Basri ni seorang ulama sufi dan seorang wali Allah. Dia berkata, mencari syurga tanpa amalan adalah satu dosa daripada segala dosa. Mencari syurga maksudnya dia berkeinginan nak masuk syurga. Mencari syurga ni bukan orang soleh je, bukan orang masjid je, bukan orang kuliah je. Semua orang mencari syurga. Tak ada gila apa tanya nak cari ni, aku nak cari neraka, tak ada. Tu gila nama dia. Orang gila pun tak cakap macam tu. Semua orang nak kata nak masuk syurga. Tanyalah siapa-siapa pun, mak rempit ke apa ke, tak payah kata yang Islam, yang kafir pun kalau tanya dia nak masuk syurga. Dia dengar lagu Alley Cat. Ku nantimu di pintu syurga. Dia tunggu kat pintu syurga. Dan dia kafir, syurga mana nak tunggu pintu mana? Maknanya orang kafir pun nak agak syurga. Padahal dia kafir. Jadi kata Imam Hasan Al-Basri, mencari syurga, nak syurga tanpa amalan. Tapi tak ada amal. Tak ada amal maknanya tak ada ibadatnya. Nak masuk syurga tapi semayang tak nak, masuk Islam tak nak, kan? Betul lagi apa lagi? Nak bayar zakat tak nak, puasa tak nak, semua tak nak. Lepas tu kamu nak masuk syurga macam mana? Maka kata Imam Hasan Al-Basri, nak syurga tapi tak nak beramal adalah satu dosa daripada segala dosa. Maksud dosa di sini kesalahan. Satu benda yang salah daripada perkara-perkara yang salah, maksud dia. Jadi nak syurga tapi tak ada amalan, mana boleh? Sebab tu dia begini. Kalau buat maksiat, kalau kita buat benda salah, ia berdosa. Tapi kadang-kadang kita tak buat benda yang nampak salah, dalam masa yang sama kita juga tak buat benda yang diperintah, maka tetap salah. Yang ni yang kadang-kadang orang salah faham dan salah tafsir, kan? Orang kata dia bukan orang jahat, dia cuma tak semayang je. Tak semayang tu tak jahat ke? Orang pandang tak semayang tu tak jahat. Orang pandang jahat ni hukuman dunia ni, undang-undang dunia. Benar? Pukul orang, rompak, curi. Itu yang bau jahat, yang ada akta dalam undang-undang negara. Yang tu jahat. Dah meninggalkan semayang, tak jahat. Pakai seluar pendek, tak jahat. Berlakon laki perempuan bukan suami isteri, pegang-pegang tangan, tak jahat tu. Tu pelakon terbaik tu. Betul tak? Ini yang berlaku. Jadi ikut mana yang katanya ikut Islam kalau begitu? Ni ikut Islam ke ikut kafir kalau begini? Kan? Sebab tu kadang-kadang kita sedihlah juga bila kita boleh mengubah atau orang cakap apa? Mengubal undang-undang bila ada kepentingan kepada diri masing-masing ataupun pihak-pihak tertentu. Boleh ubah dengan cepat-cepat dan mudah-mudah. Tapi bila nak ubah, nak gubal undang-undang untuk Allah, untuk Islam, payah. Dia buat lambat, buat susah. Betul tak? Nah, ni yang terbaru ni lah. Cakap lebih-lebih tak boleh kan kena. Nampak? Tapi tak cakap, rasa nak cakap. Kan? Macam ni lah. Kan? Undang-undang tak pakai pelitup muka, paling minimum kali pertama kesalahan 1,500. Maksimum 10,000.
Kan? Tak tulis nama dekat apa nama pakai My Sejahtera atau kat buku catatan tu tak tulis, begitu juga. Kesalahan pertama 1,500, kalau berulang-ulang lagi dan paling maksimum boleh mencapai 10,000. Dan kemudian pula daripada 1,500 ke 10,000 tu tak disebutkan bagaimana kesalahan. Maknanya mana-mana boleh jatuh 8,000, boleh jatuh 6,000, boleh jatuh 7,000. Kok mana keadilan kalau begitu? Ini mendedahkan seseorang itu untuk bersifat rakus. Dia kena tengok kawan ni musuh ketat, dia bubuh banyak. Mana kawan ni bodek lebih sikit, turun sikit lah. Jadi tak balance. Itu satu hal, kan? Itu satu masalah dah. Dan tak apalah, ada orang kata tujuan buat tu ustaz nak mendisiplinkan masyarakat. Sebab ni Covid ni makin lama duk makin meningkat. Jadi dengar 10,000 orang takutlah. Okey, tak apalah, yang tu kita terima. Yang tu kita terima, kan? Jadi tak apalah, itu untuk didik masyarakat. Bahagian supaya selamat kita daripada untuk menyelamatkan masyarakat daripada Covid-19 ni, supaya Covid boleh kurang, kan? Tak apalah. Dah bagaimana pula nak mendidik masyarakat supaya semua taat pada perintah Allah? Itu bagaimana pula? Kan? Kenapa undang-undang pelitup muka boleh digubal? Nak letak 1,500, 10,000. Tapi kenapa tak boleh nak buat satu undang-undang siapa yang tak solat Jumaat kali pertama 1,500, 3 kali 10,000. Boleh buat? Berapa tahun dah merdeka? 63 tahun dah merdeka. Bersilih ganti pemimpin, kan? Yang lebih kita sedih, pemimpin kebanyakannya semua Islam. Agung Islam, Sultan Islam, Perdana Menteri Islam, dan kebanyakan menteri-menteri pun Islam. Kalau negara tu dipimpin orang kafir, tak pelik lah nak laksana begitu. Tak boleh nak tersekat dan sebagainya, sebab pemimpin pun orang kafir. Ni pemimpin Islam, tapi kenapa tak boleh buat? Itu cerita dia. Tapi yang bab lain yang ada kepentingan masing-masing dan sebagainya, senang kita ubah. Macam dulu pula tukar warna kasut sekolah, daripada putih tukar ke hitam. Tak apalah, sekali nak tukar pink pun saya tak marah. Tapi yang tu pula boleh tukar. Dah kenapa bahagian agama untuk menyelamatkan umat tak boleh nak buat? Ini masalah ni. Dan sebabkan kemaksiatan yang berlakulah wabak ini Allah turunkan. Ini juga sebagai satu bentuk untuk nak cegah masalah wabak ni. Bukan setakat suruh orang pakai pelitup muka, jaga jarak dan tulis nama. Maksiat tu juga menjadi punca wabak ni. Sampailah masih lagi banyak lagi. Tu cerita dia, tu punca dia. Habis macam mana nak buat tu? Sekat pelakon nyanyi, kan, pakai skirt pendek mendedah aurat dan sebagainya, melampau-lampau. Dulu saya ingat lagi, para mufti ulama-ulama dulu banyak yang tegas-tegas. Akhirnya tak boleh etika berpakaian, skirt mesti lebih labuh daripada lutut, walaupun orang kafir. Tak kira mu kafir pun, ni negara ada undang-undang. Maka undang-undang kata tak boleh bawah daripada atas lutut. Lah ni pakai seluar pendek macam pakai spender. Sampai salah masjid pergi kuliah. Kacau sungguh. Ni masalah ni. Habis macam mana? Hari ni akhirnya jadi terlampau bebas. Hei. Kak Langkawi lagi dahsyat. Bukan kita fitnah. Masalahnya jadi sungguh kita nampak. Duduk kat pantai tu dah bukan macam di Malaysia dah, macam di Hawaii. Mak Saleh dululah sebelum PKP, kan? Mak Saleh bersidai dekat pantai tu, Allah, sebiji macam luar negara. Tak macam Malaysia dah, kan? Pakai bikini saja dengan spender, kan? Kacau sungguh, kan? Bukan saya nak pergi tengok, lalu situ nak pergi, salah faham pula. Anak ceritanya habislah keadaan. Kalau tak lalu situ pun nanti tak ada modal kuliah. Makna kata habis dah keadaan masyarakat kita ni. Macam itulah, nak mencari syurga tapi tak nak beramal dah macam mana. Semua orang kata nak masuk syurga, tak ada siapa nak masuk neraka. Tapi bahagian amalan kenapa tak ditegakkan? Tak kerahkan amalan. Jadi itu dah satu dosa
daripada segala dosa. Ni yang kadang-kadang saya cakap tadi, benda tu orang tak nampak ianya dosa, padahal di sisi agama ianya dosa. Tapi sebab pada sisi masyarakat umum tak kata benda tu salah. Tak apalah, dia bukan kacau orang, dia cuma tak semayang je. Habis. Jadi akhirnya tak semayang ni jadi macam biasa je, tak kisah pun. Kubur masing-masing, dia kata. Kubur dia. Nah, memanglah kubur dia, tapi siapa nak angkat bengong. Dia geram kan. Dia cakap kubur dia kan. Bukan Kak Haji lah orang tu lah. Kan? Dia cakap kubur dia. Yang nak angkat siapa? Orang kita juga. Kalau lain lah kamu jalan sendiri. Kan? Jadi maknanya nyusahkan orang juga. Kan? Tu yang kata masing-masing ni suruh masuk kubur sendiri. Ngesok boom jatuh dalam tu. Kan? Mana boleh. Maknanya Allah nak ajar kita, jangan kamu sombong, jangan cakap masing-masing jangan masing-masing. Kalau masing-masing kamu mati esok macam mana? Siapa nak buat? Orang juga kena tolong kamu. Makna kita perlukan juga masyarakat. Jadi jangan jawablah macam tu. Bila orang ajak pergi masjid ke apa, nak pergi-pergilah, jangan peduli aku. Jangan cakap begitu. Kan? So nak mati lagi nak bawa ke masjid juga. Kan? Tu cerita dia. Jadi kita faham, kita orang mengaji jangan nampak benda yang tak salah di sisi masyarakat umum itu tak salah. Bukan ikut pandangan masyarakat umum, tapi ikut agama, ikut pandangan Allah dan pandangan Al-Quran. Apa yang Allah telah firmankan dalam Quran. Kalau Quran kata benda tu salah, walaupun nampak pada logik manusia macam tak salah, lantak bi logik manusia, ikut Allah. Sebab kita Islam. Kalau kafir lain, dia kafir lantak dia lah, kita Islam. Dah apa beza kita dengan kafir kalau sama je? Barulah layak untuk dimasukkan ke dalam syurga bila ada perbezaannya. Baru layak dipanggil orang Islam. Ni sama je pandangan, tak boleh. Dan beliau berkata lagi, siapa nama ni, Imam Hasan Al-Basri, dia berkata lagi, tanda faham hakikat ilmu, dia kata, fahamnya hakikat ilmu itu ialah meninggalkan memperhatikan pahala suatu amalan. Bila kita faham betul-betul hakikat ni maksudnya yang sebenar-benarnya. Bila faham sebenar-benarnya ilmu tu, kita faham betul-betul, mengaji betul-betul dan kita faham betul-betul, maka sebenarnya kita tak akan pandang dah kepada pahala sesuatu amalan, tapi yang kita pandang amalan itu. Orang yang imannya rendah, iman budak-budak sekolah, budak-budak pasti, dia pandang pahala. Itu iman rendah. Tapi kalau kita nak duduk iman yang tinggi, iman yang mantap, bukan memandang kepada pahala, tapi memandang kepada arahan siapa yang perintah. Siapa yang perintah, siapa yang suruh. Ada. Kalau macam budak-budak, mak dia pesan, "Dek, tolong mak je pergi beli santan." Adik ni pun tanya, "Kalau adik pergi beli sekilo dapat berapa upah?" Mak kata dapat upah RM2. Kalau setengah kilo RM1. Jadi dia pandang upah. Okey, kalau ada upah baru adik pergilah. Dia pun pergi. Pergi tu dia buat tu, dia buat kerana upah. Itu iman budak-budak macam tu. Iman kanak-kanak, kalau kita ni walaupun jasadnya sudah dewasa, tapi buat sesuatu mengharap sesuatu, maknanya iman kita iman kanak-kanak, iman budak-budak. Ustaz, kalau semayang duha dapat berapa pahala? Jangan persoalkan pahala, tapi persoalkan itu siapa yang suruh. Bagi orang yang dah besar, abang dia, tadi adik dia, abang dia, mak dia kata, "Bang, tolong mak je pergi beli je santan." Ada abang dia tanya, "Dapat berapa upah?" Abang dah kerja dah, gaji RM2,000. Lepas tu tanya upah, kepala otak. Mak dia kata, kan? Mak dia marah lah, apa nak upah pula lagi. Mak dia marah, kan? Jadi tak ada tanya upah, mak suruh dia pergi beli tu bukan pandang pasal upah, tapi dia pandang ini perintah mak dia. Kena azan dulu ke? Saya habiskan sikit lagi. Habiskan sikit lagi ya. Saya punya sikit lagi, sejam lagi. Dah aku tahu. Gurau sikit lagi je.
Baik, jadi pandang kepada, bukan pandang pada upah, tapi pandang kepada arahan siapa. Oh, ni mak aku yang arah. Kalau aku tak taat, derhaka. Jangan main derhaka mak. Nah, dia pun taat. Malah dia pun pergilah. Yelah mak, saya pergilah. Nak. Gitulah kita dengan Tuhan. Nah, jadi sebab itulah tanda faham hakikat ilmu, kata Imam Hasan Al-Basri, bukan memandang kepada pahala. Kalau orang yang dah betul-betul iman dia dah elok, dah dewasa iman dia, macam kita ni lah, kalau budak-budak lain lah, kita dah dewasa ni, biar iman pun dewasa. Jangan jasad je dewasa, iman pun dewasa. Buat satu benda, jangan pandang dah soal pahalanya, tapi pandang ini siapa yang minta, siapa yang suruh. Bila pandang yang minta tu Allah, yang suruh tu Allah, aku hamba sahaja, takkan aku nak lawan, takkan aku nak tikai, aku buatlah. Susah-susah pun, penat-penat pun aku buatlah, sebab ni Tuhan aku yang suruh. Dia pandang Tuhan. Kemudian soal pahala, bukan Allah tak bagi, Allah bagi. Ada macam abang dia tadilah, walaupun mak dia tak bagi dalam bentuk upah, tapi mak dia akan bertambah sayang pada anak dia. Begitulah kan, kita buat amal ni kerana Allah, maka Allah akan bertambah sayang kepada kita. Bila Allah sayang pada kita, takkan tergama Allah nak letak kita di dalam api nerakanya. Sebab itulah kata ulama, masuk ke dalam syurga bukan kerana pahalanya, tapi masuk ke dalam syurga seseorang hamba tu kerana Allah terlebih kasih dan sayang pada dia. Sebab rahmat Allah lah kita masuk dalam syurga. Sebab Allah sayanglah Allah letak kita dalam syurga. Kalau tak sayang, dibiarkan saja terbakar dalam api neraka. Jadi yang kita nak ialah sayang Allah. Jadi macam mana nak dapat sayang Allah? Buatlah amal kerana Allah, jangan kerana yang lain. Barulah Allah sayang kepada kita. Macam tadilah, anak tadi beli santan kerana mak, maka mak sayang kepada anak. Ni sebab dia buat kerana mak dia. Contoh macam tu. Bukan meninggalkan amal, kata Imam Hasan Al-Basri. Jadi dia kata jangan memperhatikan pahalanya, tapi jangan pula sampai meninggalkan amal. Jadi orang yang faham hakikat ilmu, iaitu dia tidak memperhatikan amalan, tetapi dia juga tidak meninggalkan beramal. Jangan sampai kita meninggalkan amal. Buatlah amal, perbanyakkan amal yang kita mampulah. Walaupun kita tak boleh nak buat semua, tapi jangan sampai tinggal semua. Buatlah yang mana yang kita boleh, kita buat kan. Semayang sunat, ada masa. Kita bukan nak gopoh-gapah kan. Kalaulah ada hal emergency nak kena balik cepat, tak apalah, tapi tak ada apa-apa, buatlah sekejap solat sunat, bukan lama pun, sekejap aja kan. Semayang sunat, ringan-ringan kan. Kalau terasa berat, mula-mula tu kena paksa gak. Paksa diri tu, paksa. Disiplinkan diri kita. Nekatkan dalam diri, aku ni kalau boleh aku nak ajar diri aku, setiap kali lepas semayang, aku tak akan tinggal semayang sunat. Cuba praktis macam tu. Lama-lama dia tak tinggal dah. Bila tak tinggal, tingkatkan pula dengan amalan yang lain. Setiap kali aku pergi masjid, aku takkan tak bagi derma dalam tabung. Kalau tak banyak, aku bubur sikit. Cuba tekadkan begitu dalam hati kita. Lama-lama amalan tu dia jadi kekal kan. Tekadkan, kalau Ustaz Syakir datang, mesti aku beli telur masin. Contoh. Contoh. Kan, contohlah, promote last kan. Baik, nanti kita akan sambung. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu mandana nafsahu. Berhenti situ nak. Berhenti kat telur masin tadi tu. Aduh, macam-macam. Baik, jadi macam biasalah kat luar sana tu ada produk perniagaan, bolehlah tengok-tengok, membeli sambil menderma untuk bantu sekolah Ustaz Siddiq Nur, sekolah tok guru kita, supaya dapat melahirkan pelapis-pelapis ulama pada masa-masa akan datang, khususnya dalam negeri kita Perak dan umumnya seluruh negara dan seluruh dunia, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.